Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah supaya berikanlah kepada kami ini ilmu yang berguna dan berikanlah kami rezeki yang baik dan jadikanlah amalan kami amalan yang diterima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur setinggi-tingginya kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini. InsyaAllah bagi membicarakan tentang ilmu nahwu dan saraf, iaitu tajuk kita hari ini ialah fungsi tambahan huruf 3 huruf kepada 3 huruf fa'il madhi. Fa'il madhi 3 huruf, kemudian ditambah dipangkanya dengan 3 huruf. Tambahan itu ialah alif sin ta. Alif sin ta. Kita telah pun bincang sebelum ini tentang maksud alif sin ta. Umumnya alif sin ta itu bawa maksud talabah ataupun permintaan. Itu umumnya. Jadi kita dah bincang dan sekarang kita sampai pada peringkat contoh-contoh daripada Al-Quran bagi makna yang 6 huruf, iaitu 3 huruf tambahan dan 3 huruf yang asal. Jadi di antaranya adalah membawa maksud permintaan. Nombor 1. Contoh yang dibagi adalah nasara. Nasara itu maknanya dia telah tolong. Dia tu siapa? Dia tu huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu adalah pembuat, pelaku. Jadi nasara, dia telah menolong. Ini fa'il madhi. Kemudian kita tambah dengan alif sinta. Bila alif sinta pun juga dia adalah fa'il madhi. Alif sinta. Jadi istansara. Istansara daripada nasara jadi istansara. Jadi alif sinta tu sin tu mati, alif tu bagi bawah, ta tu bagi atas. Intan sarah. Ain dia bagi atas, ra dia bagi atas. Dulu kita dah pergi kepada
dia punya asas dia iaitu yang ini. Jadi daripada fa'ala bertambah dengan alif sinta jadi istaf'ala. Di sini tuan-tuan kena tengok dia punya baris dia. Baris alif, baris bawah, baris sin mati, baris ta, baris atas dan fa. Fa'ala, fa tu mati, ain baris atas, lam baris atas. Itu fa'il madi. Apabila kita jadikan dia fa'il mudhari', jadi kita tambah dengan ya. Alif kita buang. Jadi kita buang alif, kita tambah dengan ya. Jadi yastaf. Yastaf tu sama dengan alif. Ta atau baris atas, fa atau baris mati. Tetapi ain daripada fa'il mudhari' pada fa'il madi adalah baris atas. Manakala pada fa'il mudhari' baris bawah. Itu tolong ambil perhatian. Istaf'ala jadi yastaf'ilu. Baris bawah. Yang ta dengan fa tadi tetap baris atas. Tetapi apabila dia mudhari' jadi yastaf'ilu. Baris bawah tu. Kena perhatian. Jangan letak baris atas. Kalau baris atas dia sudah makna lain. Kemudian dia punya masdar dia punya kunci dia adalah setiap perkataan madi yang dimulakan dengan alif ataupun hamzah, maka masdar dia mestilah tambah alif sebelum akhir. Jadi perkataan istaf'ala kita kembalikan fa'il madi tadi, tetapi kita tambah alif sebelum akhir. Jadi kemudian ta pada fa'il madi bagi atas, tapi apabila dia masdar dia ta tu bagi bawah. Tapi ain ni bagi atas. Jadi istif'alan itu adalah masdar kepada istaf'ala. Dia alif sinta macam tadi, tapi ta bagi bawah. Kemudian ain pada fa'il mudhari' tadi bagi bawah, dia naik ke atas. So, apa naik atas? Sebab lepas tu ada alif mati. Alif mati, ain kena duduk bagi atas. Jadi kalau alif yang berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris atas. Kalau waw mati, sebelumnya huruf berbaris bawah. Jadi sekarang ni, dia adalah sebelum alif. Jadi sebelum alif, ain tu kena bagi atas. Jadi tambah alif sebelum akhir dan ta tadi dibari bawahkan, dikasrahkan. Jadi kita dapat istif'alan. Jadi lam tu huruf yang terakhir. Jadi alif adalah tambah sebelum. Ada orang ambil atur ke? Tutup. Okay. Kemudian isim fa'il dia dimula dengan mu. Isim fa'il dan isim maf'ul dimula dengan mu. Alif dibuang, dia gantikan dengan mu. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun dengan mustaf'alun sama huruf. Cuma ain saja berbeza. Jadi isim fa'il ain berbaris bawah, manakala isim maf'ul ain berbaris atas. Depannya kita buang alif tadi ganti dengan mu, standard dengan mu. Bukan dengan ma, dengan mu. Mustaf'ilun isim fa'il. Isim maf'ul mustaf'alun. Tak ada panjang. Mustaf'alun. Tak ada alif. Jadi ini menunjukkan isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il maknanya menunjukkan orang yang membuat, isim maf'ul benda yang kena buat. Kemudian kemudian fa'il amar dia adalah istaf'il. Istaf'il kita ambil daripada dia punya fa'il mudhari' yastaf'ilu, kemudian kembalikan alif dia tadi. Bagaimana ya tadi kita tambah, jadi kembalikan pada alifnya jadi istaf'il, matikan hujungnya.
Jadi sama, dia punya baris dia sama dengan baris mudhari'. Yastafilu. Tetapi apabila kita jadikan dia amar, maka tukar dia punya ya tu, kerana ya tu adalah huruf mudhari' kepada asal seperti mana fa'il madhi. Jadi istaf. Kemudian lam mati. Istaf'il. Jadi dia punya beza antara fa'il mudhari' dengan fa'il amar ialah alif sin ta fa tu sama, cuma ain tu kalau madhi dia baris atas, tapi kalau amar dia baris bawah, dan lam tu baris atas, dan lam pada fa'il amar adalah mati. Jadi istaf'il. Yang itu kena ingat. Kalau kita lupa, kita akan bertukar makna. Jadi itu letak dalam kepala lah. Yang ni, baris-baris ni letak dalam kepala. Bila masa bawah, bila masa tambah alif, dan bila masa dimatikan dan dibawahkan. Kalau mati, dia baris bawah. Jadi istaf'il. Kalau la tastaf'il, janganlah. Jangan awak buatlah. Itu maksud dia. Jadi istif'al. Jadi kita dah tahu maksud al-istimta' ni, yang pokoknya adalah mohon ataupun permintaan. Itu yang pokok dia. Jadi sekarang ni kita kembali kepada muka surat yang tadi. Yang tadi ada contoh Al-Quran. Jadi muka surat yang ni. Jadi yang ini kita daripada nasara jadi istansara. Fa'il mudhari' dia. Jadi kena ingat fa'il mudhari' dia punya ain dia tu baris bawah. Jadi sekarang ni kita tengok ayat ini. Ayat surah Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yu'khazu minha adlun walahum yunsarun. Yunsarun. Jadi dan tidak diambil daripadanya tebusan dan tidaklah mereka ditolong. Jadi kita dapati bahawa kataan asalnya lah nasara. Nasara. Jadi ini adalah fa'il mudhari' untuk 3 huruf. Ini 3 huruf, belum lagi 6 huruf. Ini 3 huruf. Jadi yansarun. Yansarun ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' daripada perkataan nasara. Okey. Nasara. Nasara makna menolong, maknanya yansu sedang mereka menolong. Ini wanun ni maknanya jamak lah. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dia marfa' dengan subut nun. Okey. Ini yansarun ini adalah fa'il mudhari' untuk 3 huruf. Belum campur dengan alif sin ta. Manakala yang dicampur dengan alif sin ta adalah ayat surah ke-8 ayat 72. Wa inistansarukum fi din fa alaikumun nasru. Dan jika mereka minta tolong, intansaru, mereka meminta tolong kepada kamu di dalam urusan kamu, dalam urusan agama, maka wajiblah kamu memberi pertolongan. Jadi wa inistansara ini alif sin ta tambah dengan nasara. Maknanya masih lagi fa'il madhi. Ini bukan fa'il mudhari', ini fa'il madhi. Jadi nasara, kemudian nunnya dibuang. Kenapa nun dibuang? Kerana fa'il madhi, fa'il amar, ujungnya adalah baris mati. Setuju? Okey, setuju. Jadi apabila dia mati hujungnya, maka tanda mati hujung itu adalah buang nun. Jadi daripada intansaruna, kita buang nun je, kita dapat intansaru. Oleh kerana dia jamak, patutnya ada nun.
Tapi oleh kerana dia fa'il amar, maka nunnya dibuang. Sebab menunjukkan baris mati. Jadi istansaru adalah fa'il amar kepada istansara, fa'il amar. Jadi dan jika mereka meminta pertolongan. Pertolongan, bukan, sorry, saya silap fakta. Jadi intansaru ni adalah berbaris mati. Tanda baris matinya buang nun. Okey. Kenapa dia baris mati? Dia baris mati kerana dia adalah in. In tu maknanya jika. Jika tu maknanya adalah huruf syarat. Jika mereka meminta tolong. Bukan fa'il amar, tetapi fa'il madi. Fa'il madi. Jadi jika mereka meminta tolong kepada kamu di dalam urusan kamu, di dalam urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan. Maknanya jika mereka minta, maka wajib kamu beri. Tapi kalau mereka tidak minta, maka tak wajiblah. Jadi di sini ini adalah fa'il, tapi fa'il yang ada syarat. Bila fa'il syarat dengan depannya ada in, maka dengan in tu dia jadi jika, dan jika tu sudah jadi syarat, maka ini fa'il syarat. Bila fa'il syarat, mesti ada jawab syarat. Mana jawab syarat dia? Jawab syarat dia adalah fa alaikumun nasru. Jadi kalau mereka minta, maka kamu kena tolong. Kalau mereka tak minta, tidak patut kamu tolong, tak payah kamu tolong. Itu makna menunjukkan syarat. Jadi fa'il syarat, syaratnya pun mati, kemudian jawab syarat pun fa alaikum nasru, pun dia adalah fa'il yang majzum. Jadi majzum. Jadi kalau syarat dia majzum, maka yang itu pun kena majzum. Jadi fa'alaiha, fa'alaikum, fa'alaikum, maka ke atas kamu. Kamu pertolongan. Pertolongan bermakna jika mereka minta tolong, maka kamu kena tolong. Jadi di sini adalah menunjukkan tambah alif sinta itu bahawa maksud meminta. Meminta pertolongan. Kalau yang atas tadi tak ada meminta. Tapi yang bawah ni ada meminta. Jadi dari sini dapatlah kita simbolkan bahawa maksud alif sinta di dalam ayat ini adalah meminta ataupun talabah. Jadi yang ini yang kita bincang last week. Bukan last week, last 2 weeks. Ini yang akhir sekali. Iaitu pada 24 bulan 10. Kemudian kita juga telah belajar dari segi ajala. Ajala makna dia telah cepat, istajala minta dicepatkan. Jadi kalau dia minta cepat maknanya istajala. Jadi sama makna dengan talaba. Tetapi ini ayat Quran, ini hanya hanya perkataan. Perkataan yang bawa maksud cepat, dia telah cepat. Apabila alif sinta, dia sudah membawa maksud minta cepat. Jadi alif sinta itu membawa maksud meminta. Itu last week. Itu last 2 week. Hari ini punya, yang hari ini punya, hari ini punya 7 bulan. Kalau tuan-tuan nampak yang tulis NLO ni, 7 ini maknanya next lecture on 7 bulan 11, 21 hari inilah. Jadi kita berhenti last 2 minggu yang lepas. So lecture yang berikutnya adalah 7 bulan. Jadi jangan peliklah. Ini hanya saya punya kod saja. Tak ada membawa maksud meminta ke maksud alif sinta ke, tak ada. Ini hanya sebenarnya kod. Kalau tidak, kita tak tahu mana kita berhenti, mana kita nak start. Jadi pada ayat yang kita memaksudkan meminta ni, banyak ayat yang membawa maksud meminta.
Di antaranya termasuklah dalam Fatihah. Dalam Fatihah surah yang ke-1. Ayat yang kelima. Iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu maksudnya hanya engkau sahajalah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Jadi sekarang ni ayat ni sebenarnya kalau kita lihat betul-betul dia luar biasa. Tapi oleh kerana kita kena baca, kita selalu baca banyak kali. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tak rasa dia punya luar biasanya. Signifikan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ni adalah engkau, hanya engkau sahaja. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Itu makna dia. Tetapi dari segi nahwu dia terbalik. Apa yang terbalik? Nasta'inu ni adalah fa'il. Fa'il mudhari'. Nun kami, nun ni adalah fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' sepatutnya kami menyembah. Iyyaka tu patutnya di ujung selepas. Mengikut nahwunya nasta'inu iyyaka. Tetapi dalam ayat ni tidak. Dalam ayat ini iyyaka awak dulu, mana engkau sajalah yang nasta'inu yang kami sembah. Jadi eloklah kalau kita pergi sedikit huraian ni supaya kita dapat maksud yang lebih baik insya-Allah. Ini belarahnya Ustaz. Ini dah tentu masuk belarah lah. Tetapi untuk menerangkan kes kita ni, kita kena pergi kepada benda ni supaya dia dapat lebih terang lah. Okey. Tengok di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ambil dulu iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu dia punya lagi depan. Jadi sekarang kita pergi pada iyyaka. Iyyaka apa dia iyyaka tu? Iyyaka tu adalah domain munfasil. Domain munfasil ni apa dia? Domain yang tidak bersambung, berpisah. Munfasil. Jadi domain yang tidak bukannya bersambung. Kalau sambung misalnya katanya solati. Itu solat saya. Apa namanya baiti. Itu ti itu adalah domain. Domain tu kalau sekiranya baitukum itu rumah kamu. Kum tu domain juga tapi domain bersambung. Yang ini domain munfasil. Lawan dia domain muttasil. Kalau baitukum kum tu adalah domain tapi domain muttasil bersambung dengan baiti. Tapi yang ini tidak. Domain berasingan. Hanya kepada engkau sahaja. Itu maksud dia. Bila kita baca iyyaka nasta'in maknanya hanya kepada engkau sahaja, tidak kepada orang lain. Jadi di sini kita boleh tengok dia punya i'rab dia. Di sini ada i'rab, kita boleh pergi i'rab dia. Jadi iyyaka di sini adalah dhamir. Tak nampak ya? Sekejap, sorry. Sekejap. Okey, nampak? Tuan-tuan nampak nota ni? Ya. Ada keluar? Ada. Ada ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maksud dia hanya kepada engkau sahaja kami menyembah dan iyyaka nasta'in dan hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan di sini. Jadi kita tengok dia punya perkataan dia, asal dia. Asal dia adalah ain wa nun. Ain wa nun ini adalah awana. Awana ni kalau kita tengok kamus tak jumpa. Sebab waw ni berbaris atas
duduk selepas berbaris atas. Maka waw ni digantikan dengan alif. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam kamu tengok ana. Bukan ana. Asalnya adalah awana. Awana. Apabila awana ni kita tambah alif sinta, apa jadi? Bila tambah alif sinta jadi ta'anu. Bila kita tambah dengan alif sinta, fa'il madhi dia adalah ini dia. Jadi di sini dia ambil ana. Itu asal dia. Jadi apabila kita mudhari', apabila kita tambah dengan alif sinta, jadi asta'ana. Itu kalau fa'il madhi. Fa'il mudhari' jadi nasta'inu. Jadi asal dia adalah nasta. Asalnya ada di sini. Saya tunjuk di sini dulu. Jadi yang ini. Nasta'inu. Nasta'inu fa'il mudhari'. Kita tambah dengan alif sinta. Alif sinta apabila kita mudhari'kan dia, kita dapat nasta'inu. Nasta'inu. Jadi sebelum jadi nasta'inu itu adalah nasta. Wa ni bagi bawah. Apabila mudhari' fa'ala. Jadi apabila tambah alif sinta astaf'ila. Astaf'ila. Ya, apabila kita masukkan dia punya alif sinta, jadi ya ni tadi bukan ya, waw. Jadi asalnya adalah nasta'ana. Nasta'ana. Asalnya. Tetapi payah nak sebut. Oleh kerana payah nak sebut, maka dia tukar. Sekarang ni daripada kalau kita ambil dia, nun, sin, ta, ain, waw, nun. Betul? Okey. Barangkali tak jelas. Saya kembali pada nota tadi supaya tuan-tuan dapat jelas. Yang ini. Tuan-tuan ambil yang ini saja. Yang ini. Okey. Ambil yang ini. Kita copy ke sini dan kita letakkan ke sini supaya tuan-tuan nampak. Ya kanastain. Okey. Jadi kita ambil yang nastain saja. Kita buangkan ya tu supaya kita nak bincang hari ini saja. Jadi nastain ni kita besarkan sikit supaya mudah nampak. Nasta'in. Okey. Nasta'inu ni asalnya adalah asalnya adalah waw. Jadi bukan ya tapi adalah waw. Jadi waw. Oh sorry. Silap. Ya. Ada benda tertinggal. Okey. Jadi asalnya ada waw. Jadi asalnya macam ni. Barisnya bukan baris bawah, tapi baris ain tu baris mati. Kemudian wa ni baris bawah. Ingat? Ya betul. Asalnya adalah alif sinta ista'wana. Apabila dia jadi fa'il mudhari', maka daripada saya buat dulu dia punya fa'il madhi dulu. Fa'il madhi dia adalah asalnya alif sinta. Tuan-tuan kena faham yang ni, tidak. Yang lain nanti akan menjadi masalah untuk memfahamkan dia. Jadi ini bagi bawah. Bagi bawah. Sorry. Lagi. Berbaris bawah. Tak betul lagi.
Oh, problem sikit menggunakan. Okey, berbaris bawah. Ista, wow ni berbaris. Okey, ini fa'il madhi. Okey, saya tuliskan supaya tuan-tuan tidak jadi keliru. Ini adalah madhi. Min alif ba. Madhi. Okey. Supaya nampak. Ini fa'il madhi. Manakala ini adalah fa'il mudhari'. Ini madhi. Manakala yang ini adalah mudhari'. Mudhari'. Mudhari'un. Jadi istawanu daripada perkataan istawana lah, bukan no lah, sebab fa'il madhi. Jadi daripada awanu kita tambah alif simta, kita dapat istawanu. Setuju yang ni? Kembali tadi yang asal dia. Setuju kan? Jadi apabila kita jadikan fa'il mudhari', jadi kita gantikan dengan alif ni dengan nun. Kalau dengan ya, dia. Kalau dengan ta, awak. Kalau dengan nun, kami. Jadi kami. Jadi daripada istawana, dia menjadi nasta'winu. Nasta'winu, tengok bagi dia. Ya, wa tu bagi bawah. Maksudnya dalam fa'il madhi, dia bagi atas. Setuju? Yang tadi, yang kita bincang tadi. Betul. Jadi apabila dia fa'il mudhari', wa terbagi bawah. Dan ain mati. Jadi perkataan yang lahir daripada fa'il madhi dan menjadi fa'il mudhari' di mana wa ni huruf sakit. Ain huruf sihat. Oleh kerana huruf sakit, dia sakit, dia tak mampu nak bawa beban. Jadi beban ni kita pindahkan kepada ain. Dan beban ni pindah kepada ain dan dia bagi ain ni tukar kepada wa. Jadi kita dapat apa yang kita dapat? Kita dapat macam ni. Jadi kita tukarkan ini bagi mati, kita tukar kepada bagi wa adalah bagi bawah. Manakala yang ini pula yang wa pula dulunya adalah, sebelum ni adalah bagi bawah dan kita tukar dia bagi mati. Ditukarkan. Tukarkan dia punya bagi ain ni yang mati sebab dia sihat kepada wa yang sakit. Wa sakit dapat tak boleh bawa bagi, jadi kita letakkan bawah ain. Tukar. Kebalikkan. Jadi kita dapat nasta'in. Jadi kita dapat anu. Jadi tak boleh nak sebut. Payah. Ain bagi bawah, kemudian wa mati. Jadi nak sesuaikan bagi dia, maka kita tukar wa ni kepada ya yang baris mati. Jadi daripada istawana, jadi nasta'winu, kemudian kita tukarkan dia nasta'inu. Okey? Sebab itu kita dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kenapa nun bagi dhamma? Kerana dia fa'il mudhari'. Kami mohon pertolongan. Asal dia adalah awana, kemudian ditukar kepada sebab dia sudah kita kembali pada asal dia. Asal dia adalah awana. Jadi apabila kita tukar dia, ada benda yang tak boleh kita nak sebut, macam ni payah nak sebut. Jadi ini mengikut dia punya kaedah dia, wa mati, wa bagi bawah, sebelumnya ada bagi mati, maka dia kena tukar baris dia. Tak boleh biarkan macam ni. Apabila tukar baris, kita ganti dengan ya. Apabila wa bagi bawah,
Maka apabila kita tukar jadi wa jadi baris mati sebelumnya baris bawah. Oleh kerana sebelumnya baris bawah tak boleh biarkan wa tu baris mati tapi kena tukar dengan ya. Jadi kita dapatlah nasta'inu. Ada siapa-siapa yang tak berapa jelas? Ada. Ustaz, Ya. Ustaz, siapa dia nak tukar yang ini? Huruf yang ini yang ada huruf sakit waw tengah-tengah ke yang kena tukar. Okey. Ain waw nun tu dia basic dia mati dah kan. Okey, ya. Jadi Mana asal dia tetap kita jumpa fi'il madi yang mengandungi waw tengah huruf sakit ya. akan berlaku dia punya pertukaran demikianlah kalau nak jadikan dia macam istaq something lah. Tidak, dia punya kaedah dia macam ni. Kaedah dia seperti ini. Okey, ain waw nun. Ain wa nun kan. Betul. Jadi ain wa nun ni adalah dia telah memberi pertolongan. Jadi Betul. ain tu bagi atas. Kemudian wa pun berbalik atas. Kemudian nun pun berbalik atas. Jadi kita dapat awana. Awana. Awana ni maknanya dia telah memberi pertolongan. Supaya tuan-tuan jelas, kita ambil kataan yang sama tetapi huruf yang lain. Sebagai contoh macam Ya, contoh. qala. Qala. Allah. Okey. Qala. Asal dia adalah qawana. Jadi asalnya adalah qawana. Jadi apabila dia asalnya wa. Jadi qawana. Qawala. Qawala. Qawala tu fa'il madi lah. Okey. Jadi asalnya adalah qawala. Tapi dia punya kaedah di dalam ilmu hilal. Apa Hilal. 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 Hilal sakit kan? Hilal. Ilmu hilal tu maknanya ilmu yang menukar huruf-huruf yang perkataan yang sakit, perkataan yang ada mengandungi huruf sakit dan nak tukar supaya dia nampak mudah faham. Jadi macam qawala. Jadi qawala asalnya qawala. Okey. Tetapi apabila di dalam fa'il madi ada tengahnya huruf sakit. Huruf sakit alif, wa dan Alif, ya. alif, waw, alif. Ya, ya. Oh, ya. ada ya, Alif, waw, ya. wa ataupun alif. Apabila ada huruf sakit dan berbaris atas duduk di tengah. Ini panjang sikit cerita. Sebab itu saya belum pergi lagi kan ni. Tak, Belum bila- lagi pergi. Yang kita confuse tak bila dia boleh tukar. Apa? Tuan ambil yang ni dulu. Okey. Yang ni dulu. Apabila fa'il madi 3 huruf, di tengahnya ada huruf sakit. Sama ada sakit itu wa, alif atau ya. Dan berbaris di atas. Sebelumnya ada huruf berbaris atas. Okey. Okay, faham? Faham. Maka hendaklah huruf sakit tadi tukar pada alif. Mati. Jadi daripada sini kita dapat apa? Kita dapat jadi tukar pada alif. Jadi dari sini kita dapat begini. Jadi qala. Alif tu mati. Daripada qawala, kalau tuan-tuan cari dalam kamus tak ada qawala. Tetapi kena cari qala. Qala tu pasal apa? Sebab dia dah siap-siap dah tukar. Dia dah tukarkan untuk kita. Dia asalnya qawala. Itu asal. Tapi lepas tu tidak ya. Jadi asalnya adalah qawala, tapi kaedah dia mengatakan wa yang mati duduk di tengah ni baris atas dan sebelumnya ada baris atas dalam fa'il madi, maka hendaklah tukar kepada alif. Sama ada alif, kalau alif tak tukar dah. Wa dengan ya. Kalau dia duduk di tengah ni dalam fa'il madi, duduk tengah baris atas, depannya ada baris atas,
maka kena tukar pada alif. Jadi perkataan qawala asalnya qawala. Qawala kemudian ditukar pada qala. Begitu juga dengan awana. Awana ni fa'il madhi 3 huruf duduk di tengah wa berbaris atas, depannya ada baris atas. Maka dia tukar kepada alif. Jadi boleh tukar pada alif dia jadi macam mana? Dia jadi Ana. Iqa jadi Ana. ana. Maknanya ini maksudnya adalah dia telah memberi pertolongan. Ini pun adalah dia telah memberi pertolongan. Makna dia sama. Tapi huruf ditukar. Okey. Okey. Jadi sekarang ni dalam hal ini daripada istawana, jadi ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Tetapi dalam hal fa'il mudhari' ini kita tak pakai yang undang ni tadi, kaedah ini, tapi kaedah baris, ganti baris. Jadi oleh kerana ain ni huruf sihat, wa ni huruf sakit, dan wa sakit ni berbaris, huruf sihat tak berbaris ataupun huruf mati, maka kena tukar, interchange. Tukar barisnya. Jadi kita akan dapat baris dia jadi daripada istawinu, jadi ini kita tukar kepada ain, tukar kepada baris bawah, dan wa tukar kepada baris mati. Jadi kita dapat ista'inu. Jadi huruf mati ni. Wa ni huruf mati. Wa jadi mati. Dia belum mati. Jadi belum mati. Wa mati. Jadi sebelumnya berbaris bawah. Sini wa mati sini tadi. Sebelumnya ain berbaris bawah. Maka kita kena tukar wa yang mati itu kepada mengikut baris bawah. Baris bawah dia apa? Baris bawah dia. Jadi ain ni berbaris bawah. Jadi apabila berbaris bawah, huruf sebelumnya baris bawah, maka selepasnya ya yang mati. Ada jelas ke? Tak jelas. Okey. Next time to understand boleh. Boleh ya? Boleh insya-Allah boleh. Harap-harap boleh lah. Kalau tak boleh saya tekan lagi sekali, tak apa. Tak apa, boleh. Ini banyak Jadi example, kita dapat nasta'inu. Sepatutnya kita kena baca nasta'winu. Kan payah. Jadi diganti dengan ya. Jadi kita dapat nasta'inu. Maknanya kami sembah. Kami menyembah. Maknanya kami sedang menyembah. Ini fa'il mudhari'. Kenapa Tuhan gunakan fa'il mudhari'? Tidak fa'il madhi. Sebab fa'il madhi kita dah lepas. Ya kana budu wa ya kana sta'in. Kami sedang, bukan lepas. Kalau fa'il madhi maknanya dah lepas. Engkau telah aku sembah dan engkau telah aku minta pertolongan. Bukan. Sedang. Sedang ni sampai kiamat. Benda yang berterusan. Fa'il mudhari' adalah benda yang berterusan. Jadi maknanya kami berterusan. Sentiasa. Sentiasa. Menyembah. Dan digunakan nun. Bukan ya. Bukan hamzah. Kalau hamzah saya. Ya, betul. Tapi ini nun. Nah, kami. Kami menyembah kamu. Kami adalah jamak. Jadi yang menyembah kamu ni bukan aku seorang. Kami menyembah kamu. Jadi apabila kita baca doa ni, ya kana budu wa ya kana sa'in, ini berdoa. Engkau aku sembah dan engkau aku mohon pertolongan, ini doa. Maknanya doa ni menunjukkan kami ramai-ramai sembahmu. Bukan aku. Kami semua. Jadi betapa dia punya maksud dia begitu agak. Hebat. Sebab itulah kita kena faham yang ni. Kalau tidak, kita akan cari datang dari mana ya. Ya kan nak butuh, ya kan saya ya ni dari mana? Kita faham dia daripada Wow. Buang wow. Jadi wanun ni bukannya jamak. Sebab nampak ada wanun ni jamak. Bukan. Ini adalah perkataan asalnya awana. Awana ditambah dengan alif sintang.
mengikut dia punya kaedah dia, waw kena bagi atas. Bertambahlah ya, daripada perkataan fa'ala. Fa'ala bertambah alif senta jadi istaf'ala. Tetapi oleh kerana ain ni awal ni harus sakit, ain harus tegar, maka kita kena tukar dia punya bagi wa lepaskan orang ni lepas ambil bagi wa. Jadi bagi wa tu adalah bagi bawah. Jadi ain bagi bawah lah. Jadi nasta'in. Okey. Okey Ustaz. Okey, nampak. Nampak ya? Nampak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Okey. Ini huruf mati waw je Ustaz kan? Alif waw ya, yang lain alif ya tu tak ada lah. Yang mana? Yang ini ke? Tak, tadi yang tukar waw jadi ya kan? Tu jadi ya tadi. Yang ni. Ini. Yang ini dia jadi ya ni kerana ain bagi bawah. Ya betul. Kalau ain ni bagi atas, tukar alif. Yes. Kalau ain ni bagi dhammah, tukar waw. Okey. Oleh kerana ain ni bagi bawah. Okey, itu clear. Okey. Ingat kaedahnya. Apabila huruf depan alif waw ya, kalau berbagi atas dia kena alif. Kalau berbagi bawah dia kena ya. Kalau bagi dhammah dia kena waw. Okey. Di sinilah. Oleh kerana ini bagi bawah dia dengan ya. Kalau sekiranya ain ni katakan bagi dhammah, maka kita kena ubah waw di sini. Okey. Kalau dia bagi atas, maka ubah alif. Itu saja. Alif. Itulah Bawah ya. Huruf sakit ni menyakitkan kepala. Itulah. Bukan dia sakit, bukan huruf sakit dia, huruf yang sakit, kita yang sakit. Nak kena tukar sana, tukar sini, tukar sana, tukar sini, banyak kaedah kita kena pakai. Jadi bergantung pada baris ain tu lah. Bergantung pada baris sebelum Ya, pada huruf sakit. Sebelum huruf sakit. Okey, faham. Okey. Okey. Sakit kepala. Jadi ya kan nasta'in. Jadi kita dapat dah bagaimana kataan nasta'in ini ada di sini. Kemudian tadi belum habis lagi tadi. Belum habis lagi kita punya i'rab tadi. Kita tengok sini ya. Jadi iyaka tu adalah dhamir nasab. Tengok, sorry, nak kena ubah ni dulu. Asalkan kita faham tak apa, dah banyak sikit tu jadi. Okey. Jadi di sini iyaka. Iyaka tu maknanya dhamir nasab munfasih mabni ala fathah. Jadi iyaka ni sentiasa di atas. Ika tu sentiasa di atas. Fi muhalli nisbin, iaitu duduk di tempat mansub. Mansub pasal apa? Pasal maf'ulun bih. Engkau lah yang kami sembah. Kami menyembah engkau. Jadi engkau tu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih pun mestilah bagi atas. Betul? Ya betul. Dia mabni. Dia mabni dengan bagi atas. Tapi bukan tetapilah duduk pula di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih pun bagi atas. Jadi tak ada masalah lah. Tak nampaklah pertukaran dia. Sebab itu dikata muqaddam. Muqaddam ni maknanya diawalkan. Sepatutnya nasta'inu iyaka. Bukan sepatutnya mengikut ilmu nahu. Maka maf'ulun bih itu selepas kepada fa'il. Betul? Fa'il dia adalah na'budu. Jadi nasta'in. Nasta'in maknanya dia adalah fa'il. Apabila fa'il perbuatan mesti ada dia punya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia apa? Iyaka. Iyaka itu adalah maf'ulun bih.
tetapi muqaddam. Muqaddam maknanya di awal. Awalkan. Jadi kalau tidak muqaddam, kita kena baca nasta'inu Nasta'inu wa iyyaka. wa iyyaka. Jadi tak boleh macam gitu. Tuhan letakkan di depan ni punya maf'ulun bih tu. Maf'ulun bih tu iyyaka. Iyyaka tu siapa? Allah. Jadi maknanya special. Ayat special menunjukkan untuk minta tolong, untuk sembah tak boleh selain daripada Allah. Jangan sembah selain daripada Allah. Tuhan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, minta pertolongan. Engkau kau sembah dan engkaulah tempat kami mau pertolongan. Jangan minta pada orang lain. Kalau gitu tak bolehlah minta hutang, minta tolong orang beri pinjam duit dan bagi pinjam kereta, tak bolehlah. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud dia iyyaka na'budu, yang ada kaitan dengan budu. Yang ada kaitan dengan na'budu, penyembahan. Dan pada engkau lah kami mohon pertolongan. Bukan nak tak bolehlah minta tolong pinjam kereta ke, pinjam basikal ke, bukan itu. Bukan pertolongan yang macam tu. Tapi pertolongan yang berkaitan dengan na'budu, penyembahan ataupun penyerahan diri. Tak boleh kita minta tolong dengan menyembahkan diri, meletakkan diri kita terikat dengan dia. Hanya kepada Allah sahaja. Kemudian nasta'in ini tadi adalah fa'il mudhari'. Asalnya adalah nasta'wana. Jadi istaqalu, maknanya benda tu berat. Jadi oleh kerana bagi bawah tu berat, jadi di bawah wa, maka wa nuqallabu wa naqalu maka dia pusingkan, dibuasingkan kepada ain. Jadi jadilah wa itu ditukar kepada wa kepada ya. Jadi untuk memudahkan kita membaca. Jadi daripada tadi, sebagaimana yang saya terangkan tadi, maknanya ya tu mulanya wa. Kemudian ya tu mulanya wa tu berbagi atas, berbagi bawah. Tapi dia huruf sakit, ini tukar kepada ain. Jadi ain dapat huruf bawah, ya tu dapat huruf mati sebab dia huruf sakit. Jadi kita dapatlah nasta'in. Okay. Jadi asalnya adalah nasta'wana. Jadi kita tukar kepada nasta'in. Sebagaimana kita terangkan tadi. Okay. Ada siapa nak tanya pasal i'rab ni? Kalau sekiranya rasa tak faham. Ustaz, dia saya tengok kan i'rab yang kita ada sekarang, buku yang kita ada kan. Ya. Okey, dia cakap itu iyyaka dhamir mabni ala fathah, betul tu kan? Ada kat situ kan? Betul. Dhamir mabni iyyaka nombor 5. Ya. Dhamir mabni ala fathah fi mahli nasab maf'ulun bih. Betul. Betul Betul. Betul. Tapi dalam buku kita tu tak ada muqaddam. Itu yang saya terfikir di mana dapat buat muqaddam ni. Okey. Sebab saya buka yang ni. Saya tak buka yang dalam kitab kita tu. Yang kitab kuning kita tu. Tak tahu. Itu saya refer dia dia. tak sebut muqaddam. Dia tak sebut muqaddam. Okey. Jadi yang ini sebut muqaddam. Jadi kita lebih faham lah. Muqaddam ni dia didahulukan. Itu kan. Didahulukan. Awalkan. Awal. Itu yang diawalkan. Diawalkan. Okey Ustaz. Boleh. Faham, Okey ya. Dah. Nah, kalau okey, kita kembali kepada nota kita. Okey. Okey. Jadi nota kita. Okey. Panas. Kemudian Macam buat eksperimen lah. Macam buat chemistry. tak apalah, kita ambil time sikit asalkan Tak apa. kita fahamkan. Asal faham. Kita Bila faham. kita baca lain dalam apa dia punya i'rab tu, bila dia tertinggalkan sikit makna tu dah lain. Bila Ustaz cakap yang betul-betul yang ada didahului tu. That's a very important issue. Muqaddam. Kenapa dia dahulukan?
Tengoklah Okey, terima kasih. betapa Ah, precisenya perkataan yang Tuhan pilih di dalam Ya. surah Al-Baqarah, dalam surah apa? Surah Fatihah ni. Begitu sekali. Okey. Jadi contoh yang kedua juga maksud talabah. Talabah tu makna apa? Meminta. memohon, Meminta. Memohon. meminta, Meminta. Jadi ayat yang ke-45 surah Baqarah. Jadi dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi ista'inu ni apa dia punya perkataan? Fa'il ke masdar ke atau apa? Ini ini Minta lah, minta. tak. PL apa? Minta pertolongan. Fa'il apa ni? PL Kalau fa'il apa? Kalau ataupun dia masdar ke ataupun dia apa dia? Perkataan apa? ini tak salah PL Mahdi dah. Mazda lah. No, Mazda. ikan bi Mazda. Tak boleh Mazda lah. Kalau masdar apa tanda dia? Yang ujung tu dah kira jamak tu. Jadi Dia cuba azabkan, ni dia azabkan. Nun tak salah ni. 199. 199. Allah. Anybody suggestion apa dia? Madhi. What is apa mai apa benda ni mai? Nanti saya cari dia punya i'rab dia. Fi'il amar dan jamak sebab ramai tu, and then dia put Okay, ada hazaf jamaah. nun. Okay, it is jamaah. I know. Sah. Sahih. Dia hazaf nun. Dia Sahih. azab jamaah betul. Amar. Betul. Kau Amel kan? Amal. Betul tu. Jadi kita kembali kepada ayat Quran supaya tuan-tuan dapat lihat sendiri Amal. fa'il amar, kan? Sekejap, dia take time. Ni dia. Jadi 199 Wastaghfiru. 199 kan? Ah, Jadi wastaghfiru okay. dan mohon ampun. Kan? Ini ayat kita tadi ke? Mohon Ada yang doa kita amal lah. mohon ampun. 1, 3. Oh, sepatutnya ayat 45 kan? Surah yang kedua ayat 45. Kita salah surah. Salah ayat. Bukan 99. Tapi 45. Ini yang lama masa ni. 45. Okey. Ini dia. Betul? Ini ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maknanya mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Solat. Jadi tadi kita minta Tuhan yang kesembah dan Tuhanlah tempat kami mohon pertolongan. Di sekarang ni macam mana cara nak minta mohon pertolongan? Minta pertolongan mengikut ayat ni. Ayat ni apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan. Apa cara dia? Bis-sabr. Dan Kita minta tolong dengan Allah, hendaklah ada dua unsur ini. Kalau dua unsur ini tak ada pada kita, maka kita tak akan dapat pertolongan daripada Allah. Kerana Allah pesan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah dengan sabar. Kemudian solat. Tuhan letak sabar depan. Dan solat yang kedua. Bermakna sabar lebih utama daripada solat dalam kerja minta tolong. tolong. Apabila kita minta tolong, sabar yang utama dulu. Bukan solat dulu baru nak sabar. Tapi sabar dulu. Barulah solat. Sebab itu dia utamakan sabar letak depan. Jadi wasta'inu ni adalah kita tengok. Jadi fa'il amar.
Wasta'inu adalah fa'il amar. Dan wa adalah wa dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil maknanya wa tu berdempet, berdakar ataupun bersambung. Fi muhali raf'in fa'il. Jadi wa ni adalah dhamir. Apabila dhamir dia mabni. Mabni ala sukun. 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 Jadi wa ni adalah dhamir. Tapi dia adalah fa'il. Fa'il. Sebab apa? Dia fa'il, dia menunjukkan fa'il kepada wasta'inu. Jadi bila engkau minta tolong, maka mintalah tolong dengan sabar dan solat. Jadi di sini dhamir muttasil fi muhalli fa'il raf'in fa'il. Fa'il yang mana orang yang meminta tolong. Fa'il. Jadi asal kataan ini kita tengok dia ambil kataan yang sama. Ana yang tadi. Jadi kataan daripada kataan yang tadi yang kita Mana? nasta'inu tadi pun perkataan yang samalah dia buat dia punya perkataan fa'il amar iaitu ista'inu. Ista'inu ni kalau seorang. Tapi ada waw ni kalau jamak. Jadi asalnya ista'inuna. Tapi oleh kerana fa'il amar hujungnya bagi mati, maka dia buang nun. Buang nun itu maknanya dia berbaris majzum ataupun berbaris mati. Okey. Jadi asal katanya sama dengan yang tadi, iaitu a'ana. Jadi ini banyaklah dia punya bawah ni, dia punya makna-makna yang berikutnya. Semuanya minta tolong dan sebagainya. Jadi di sini yang kita nak terangkan di sini adalah dia adalah fa'il wa tu wa ataf. Wa ataf tu maknanya wahdan lah. Dan ista'inu fa'il amar mabni ala hazaf nun. Maknanya tempat alif ni, alif ni asalnya ada Ada nun. nun bagi atas, tetapi dibuang kerana dia berbaris mati. Jadi hazaf nun dan waw. Waw ini fa'il. Fa'il. Waw itu adalah fa'il. Dan jumlah mu'atuf. Mu'atafah maknanya bersambung pada sebelumnya. Oh, mu'ataf. Kemudian bis sabri. Bis sabri, ra ni bagi bawah kerana ada bi. Ya. Sabri. Jadi Ya. bila ini muta'allaqana bi ista'inu. Muta'allaqan maknanya kembali balik ataupun balik. Terikat balik dengan apa? Dengan kataan ista'inu. Jadi sabar ni terikat dengan ista'inu. Jadi kalau kamu nak minta tolong pada Allah, Mesti bersabar. sabar. Sebab dia terikat. Kemudian barulah wassalah. Jadi wassalati maktuf ala sabar. Maktuf ni maknanya benda yang didankan. Jadi dengan solat dan Sabar. dengan solat dan dengan sabar Sabar. dengan solat. Dengan salat. Ada dan ni, maknanya bukan satu je. Bukan solat saja, bukan sabar saja. Dua-dua. Barulah kita layak nak minta tolong. Rangkum. Jadi kadang-kadang kita nak cepat, kita minta doa je. Tak ada solat, tak ada sabar. Jadi tak cukup syarat lah doa kita. Permintaan kita tak cukup syarat. Jadi salahkan Tuhan tak kabulkan. Mana nak kabul? Tak cukup syarat. Tuhan nak beri syarat kalau nak minta tolong. Ini cara dia. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sangat berat. Sangat berat. Apa yang berat? Nak minta tolong dengan solat, dengan sabar, dengan solat itu bukan benda senang. Benda berat. Melainkan orang yang kosong. Melainkan orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dia tak rasa berat. Tapi kita yang jauh ni rasa berat sangat nak minta tolong. Biasanya minta tolong
Kita cuma ya Allah tolonglah aku gitu saja. Tak ada selawat, tak ada apa, tak ada syukur, tak ada gitu je. Jadi tak peliklah kalau sekiranya permohonan kita tidak diterima Allah. Kerana tak cukup syarat nak minta. Barangkali ada lain lagi syarat-syarat lain. Tapi dalam ayat ini 2 syarat. Apabila Tuhan dah bagi 2 syarat ni, Tuhan tak mungkin janji. Kalau kita buat dua-dua ni, insya-Allah dia akan kabulkan. Dia tak mungkin, Allah tak mungkin janji. Tapi kena khusyuk lah. Kena khusyuk lah. Ini orang yang khusyuk ni, orang yang tak rasa berat, bersabar dan juga mendirikan solat apabila nak minta sesuatu. Tapi orang yang tidak khusyuk, dia rasa berat. Dia nak minta, tapi dia tak ada. Dia tak ada dengan sabar, dengan solat. Dia kalau boleh minta tak dapat, minta pagi petang dah dapat. Tak adalah sabarnya. Mungkin dia solat juga, tapi dia tak sabar. Minta pagi petang dah. Ataupun lepas minta, lepas turun tangan tu dah dapat. Itu orang tak sabar. Sedangkan para Nabi berdoa bertahun-tahun baru dapat. Nabi Nuh minta dengan Tuhan. Dia kata tak adalah umat dia yang beriman kepadamu ya Allah. Oleh kerana itu, kau buatlah apa yang kau nak buat. Okay? Jadi, doa Nabi Nuh tu bukan lepas itu Tuhan datang banjir. Berapa ratus tahun lepas tu. Mula-mula tanam pokok dulu. Pokok dah besar, barulah dia buat perahu. Buat perahu pula bukan pakai chainsaw. Bukan pakai forklift nak angkat dan sebagainya. Tak ada. Cuma pakai kapak, pakai parang dan sebagainya. Jadi berapa tahun tu? Bertahun-tahun, beratus tahun. Baru Tuhan tunaikan, Tuhan datangkan banjir sehingga semuanya mati. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail, dia berdoa, Nabi Ibrahim berdoa supaya adakan kerasulan daripada belah Nabi Ismail waktu itu. Jadi maknanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya adakan zuriat daripada Nabi Ismail untuk menjaga Mekah dan sebagainya. Tetapi berapa lama baru adanya kerasulan daripada Nabi Ismail sehingga beribu tahun daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, beribu tahun, bukannya setahun dua. Jadi begitulah sabarnya para nabi minta dengan Allah, dan malam masa yang sama dia bersolat. Tak tahu berapa ratus kali solat dia kepada Allah kerana permintaan dia ini. Ini azam yang berpanjangan, Ustaz. Yalah, azam berpanjangan, istiqamah. Okey. Istiqamah yang berpanjangan. Jadi kalaulah kita minta sekali dua tak dapat, jangan putus asa. Jangan fed up. Kamu berdoa, mungkin Tuhan tak kabulkan lagi, tapi pahala dapat. Doa je dapat, sebab doa itu ibadah. Jadi tak apalah buat banyak ibadah. Biar banyak dapat pahala. Walaupun benda yang kita minta tak dapat. Sebab Tuhan nak bagi benda itu mengikut neraca dia. Mengikut neraca Allah, bukan neraca kita. Kita kalau minta Tuhan tak dapat. Tuhan kata tak. Benda ni kalau bagi awal, ada bahayanya, ada buruknya dan sebagainya. Oleh kerana itu dibagilah ketika umur pencen sebagai contoh. Dulu masa kerja dulu, tenaga kuat, tapi duit tak ada. Maka kita berdoalah supaya Tuhan bagi rezeki, murahkan rezeki. Tuhan tak bagi waktu itu. Sebab kalau waktu itu dia bagi, dia asyik berjalannya, dia tak buat kerja. Jadi dia bagi waktu, dah pencen. Dah pencen dia bagilah. Lepas itu time banyak, tapi tenaga pula tak ada. Oleh kerana itu bersabar. Bersabar. Tuhan letak benda itu tepat pada waktunya. Kita saja yang tak sabar menunggu. Oleh kerana itu berdoalah dan bersabarlah dan solatlah.
Ada setengah kata solat ni adalah solat hajat. Tapi takkan salah. Asalkan solat hajat ke, solat fardu, solat apa, solat. Jadi bersabar dan bersolat. Begitu juga dengan Nabi Yaakob. Hilang anak kesayangan dia. Sehingga bersabarnya dia, sehingga mata dia menangis, sehingga jadi buta. Begitulah dia punya perjuangan dia, kesabaran dia. Padahal dia tahu anak dia menipu. Dia tahu anak dia menipu. Kenapa dia tak ambil tindakan waktu itu? Kerana apa? Kerana dia bersabar. Dia bersabar, dia tahu Tuhan akan berikan penyelesaian yang sangat baik di akhir daripada hayat mereka. Dan ternyata apabila kita baca surah Yusuf, dia punya ending dia happy ending. Happy ending kan. Cuma ada yang tak puas hatinya pasal dia kata Nabi Yusuf tak kahwin dengan Zulaikha. Ada yang susah hati pula. Kenapa kita nak susah hati pula? Ada yang kata dia dah kahwin. Saya tulis pada kad jemputan seperti Yusuf dengan Zulaikha. Jadi sebenarnya tak ada dalam nas katakan mereka dikahwin. Tak ada. Sama ada nak puas hati tak puas hati itu bukan masalah kita. Itu Allah buat macam tu, kita redha. Tak payahlah kita pula nyatakan susah hati ataupun sedih kerana mereka tak kahwin. Tak payah. Nabi Yusuf ada dia punya pasangan dia yang lebih baik daripada Zulaikha. Wallahu a'lam. Kembali kepada jangan panjang ini. Kembali kepada pada nota kita lah. Okey. Ustaz, boleh saya mencela sikit? Ya, silakan. Ini yang kita dua ayat yang kita telah bincang tadi, ayat nombor 1 tu, ayat 5 kan, Fatihah. Ya. Dan ayat 45 Al-Baqarah ni, kalau dalam segi balarah Ustaz, dalam tajuk mana dia appear? Macam betul-betul saya kata, hari ni saya balarah betul ni. Bukan makna kan? Tak dapat nak cerita sepintas lalu lah. Balarah tu benda yang nak faham kan? Benda tu yang sangat apa? Sangat nak kata sulit tidaklah, tapi sangat agung. Yalah. Perkataan Allah, susunan ayat Allah dalam Quran tu sangat agung sehingga tak ada siapa yang mampu nak tiru hingga hari ini. Betul. Jadi oleh kerana tu nantilah bukan tak perlu. Tapi memang betul yang betul. Waktu kita bicarakan ayat ini nanti. Di dalam ilmu balaghah. Nak combinekan balaghah dengan nahwu ni nanti kan ada yang ada lah. Jadi terima kasih Ustaz. Tak apa. Kita tunggu dulu, sabar dulu. Sabar dulu jadi kita pergi kepada ilmu nahwu dulu, ilmu dulu. Okey. Belajar ilmu sabar betul. Jadi ayat yang berikutnya 199. 99. Wastaghfiru. Jadi 199 ni adalah dikata wastaghfiru. Ini adalah fa'il amar. Wastaghfirullah. Maknanya mintalah ampun kepada Allah. Kenapa Allah tu bagi atas? Allah bagi atas. Allah. Ini Ali ala apa ni? Allah. Kenapa bagi atas? Maf'ul bih bukan? 50 bih kan? 50 bih lah Allah tu. Betul lah. Allah. Masuk. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Fa'il dia Allah. Wastaghfiru. Mana fa'il? Okey. Wastaghfiru.
Wastaghfiru. Maf'ulun bih dia Allah. Fa'il. Maf'ulun bih Allah. Fa'il dia. Fa'il. Antum. Siapa dia? Mana ada antum? Dalam tu dan wastaghfiru tu Firu. jamak. Firu. Ru. Jamak. Oh, Firu. Ah, Jamak. Firu jamak. Jamak tu siapa? Jamak awak ke, jamak dia ke, jamak saya ke, jamak mana? Jamak Jamak. Kamu. Antum, kamu sekalian. Antum. Kamu sekalian. Kamu ramai. awaknya kamu. Kamu okey. Jawabnya kamu. Okey. Macam mana kita Semua. tahu di dalamnya ada kamu? ramai. Ramai. Ramai, kamu ramai lah. Kamu. Macam mana kita tahu dia adalah kamu, bukan dia, bukan mereka. Ini adin azab kandung tu. Wow tu. Macam mana kita dapat tahu bahawa di dalamnya ada kamu? Fa'ilnya sebagai kamu. Macam mana kita tahu? Walif. Ya. Firullah azab nun. Doma. Ah. Yang kita lawan bercakap tu, orang yang kena suruh orang Mu'alim. Muhataf. muhatab. Jadi, apabila fa'il amar, di dalamnya ada anta. Sebab Ya betul. kita bercakap dengan dia. Ya. Kita hanya boleh bercakap dengan anta. Anta. Anti. Orang. Ataupun antuma. Antum. To. Ataupun antuna. Jadi Antuna. kita hanya boleh cakap dengan orang yang kedua. Kita hanya boleh suruh orang yang kedua. Jadi ini fa'il amar. Bila fa'il amar maknanya kita suruh orang. Orang itu adalah anta ataupun anti. Dua orang saja yang boleh kita suruh. Anta ataupun anti. Tak boleh suruh dia. Tak boleh suruh mereka. Jadi di dalamnya ada anta. Anta kalau seorang, tapi ada waw. Ada waw itu maknanya Jamak. So, Okey. awak ramai. Yang wow tu lah tu Okey. hum tu. Kamu ramai. Minta ampunlah awak ramai-ramai ini kepada Allah. Maknanya suruhan ini bukan suruh seorang, tapi suruh umat Islam. Supaya apa? Supaya minta ampun. Alis cinta ni minta ampun. Jadi supaya minta ampun kepada Allah. Lepas itu Tuhan beritahu pula dia punya sifat. Apa kita minta dengan Allah? Kerana Tuhan beritahu Innallaha. Ini ha juga. Yang ini ha juga. Tapi Allah ha di sini di pangkat ayat ini adalah menunjukkan dia maf'ulun bih. Tapi Innallaha di sini dia duduk selepas inna. Isim inna Ustaz. Bila inna dia ada dia punya isim inna. Ini isim inna. Isim inna adalah ha. Allah ha. Ghafurur Rahim khabar kepada inna. Isim inna adalah berbaris atas. Khabar inna berbaris dhamma. Jadi innallaha ghafurun rahim. Jadi inna ni terbalik dengan kana. Dan kana kita kena baca kanallahu ghafuran rahimah. Itu kalau kita pakai Kana. Inna ni lebih kuat daripada kana. Sesungguhnya Allah itu ha tu bagi atas. Allah itu adalah isim inna. Mana khabar inna dia? Khabar inna dia adalah Ghafurur Rahim. Jadi ayat ini satu ayat asalnya adalah mubtada dan khabar. Mana mubtada'nya? Sebabnya Allah. Bila mubtada kena Allahu. Khabar Betul. khabar dia Ghafurun Rahimun. Sebab khabar dengan mubtada dua-dua berbaris dhamma. Jadi asalnya Allahu Ghafurun Rahimun. Apabila masuk inna maka khabar inna berbaris atas. Jadi innallaha. Tetapi khabar tetap dhamma. Jadi tetaplah Ghafurun Rahim. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Interesting kan?
Interesting. Dia masuk kana, masuk ina. Baru. Jadi mohonlah ampun kepada Allah. Okey. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha. Ya. Jangan minta ampun kan? Kubur ke, pokok besar ke, batu ke, jangan. Sebab mereka tidak boleh memberi ampunan. Hanya Allah yang berhak memberi ampun. Tak ada orang lain. Kalau ada agama lain, dia punya pop dia sebagai orang yang boleh beri ampun. Dalam Islam tidak ada siapa yang memberi ampun. Malah Nabi sendiri pun tak boleh memberi ampun. Cuma dia boleh beri syafaat dengan izin Allah. Jadi keampunan hanya daripada Allah. Jadi lagi kerap kita minta ampun, lagi baik kita buat kerja. Banyak kali minta ampun, banyak pahala kita dapat, dan pahala pun insya-Allah ada yang Tuhan perkenankan. Kalau dalam sehari itu 70 kali kita minta, mungkin kalau tak semua pun Tuhan ampun jawab ataupun mengampunkan. Tapi adalah 1, 2, 3 ampun yang kita minta tu yang Tuhan terima, yang Tuhan ampunkan dosa kita. Jadi oleh kerana itu kita hendaklah berlapang dada. Sentiasa menggembirakan diri, menggembirakan orang lain, kerana kita ni selalu minta ampun dan kita percaya bahawa dosa kita diampunkan. Jadi oleh kerana itu janganlah saja-saja buat dosa minta ampun. Itu pelik pula. Kalau kita tak boleh elak, kita terbuat ataupun benda ni sangat sukar bagi kita mengatasinya, terpaksa ataupun melakukan dosa, maka cepat-cepat minta ampun. Cepat dan banyak kali, bukan sekali. Bukan astagfirullahaladzim, habis itu saja. Kena banyak kali. Kerap kali. Sebab apa? Sebab dia ibadah. Bila ibadah, lagi kerap, lagi baik, lagi banyak pahala. Jadi begitulah dengan ayat 199 ni tadi, iaitu tentang minta ampun. Ayat ni kena pasak dalam kepala kita. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi sudahlah Tuhan suruh kita minta ampun dan diberitahu pula di ujung tu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Apa lagi? Tuhan dah bagi sifat dia, aku ni Maha Pengampun, mintalah ampun. Tak nak minta juga, memang kita sangat berada dalam kerugian. Kerana Tuhan dah bagi minta, suruh kita minta, sudahlah suruh minta dengan fa'al amar. Lepas tu pula dia beritahu aku ni sangat mengampun. Kalau tak terjentik juga hati kita, bermakna hati kita sudah gelap hitam. Sudah ada penyakit. Bersihkan penyakit hati dengan banyak astagfirullah. Ustaz, Ya, apa bezanya minta ampun dan taubat, Ustaz? dua-dua tu sama. Taubat tu minta ampun lah. Tapi Tapi semayang taubat taubat tu ada. maknanya berjanji dengan Allah tak nak buat dosa. Taubat. Dan yang Tapi- kita buat tadi kita menyesal. Kalau astagfirullahalazim tapi tak ada rasa menyesal dalam hati kita, itu bukan taubat. Taubat ni mesti ada beberapa ciri. Yang pertama, kita minta maaf, minta ampun. Lepas tu ada rasa menyesal kerana melakukan kesalahan. Kemudian kalau sekiranya dosa itu melibatkan orang lain, kena kita selesaikan dengan orang tu. Kena Kalau jumpa barang orang ni salah. kita ambil, kita kena pulangkan. Kalau sekiranya apa sajalah, kita kena selesaikan dengan dia. Kalau kita kata dia, kita umpat dia, kita kena minta maaf dengan dia. Habis kalau Walaupun orang tu tak tahu yang kita umpat. kalau dia tak payah dia tahu. Tuhan yang tahu. Okey. Dia tak tahu, tak apa. Tapi Tuhan tahu, dulu kamu umpat dia. Sekarang ni beri pahala kamu tu kepada dia. Dia nak esok. Kalau kita Itu yang kita nak elakkan tu, Ustaz. jadi nak elakkan tu kena minta maaf. Tetapi ada benda-benda yang kita tak boleh nak minta maaf. Kalau minta maaf mungkin lebih buruk dia punya akibat dia. Mungkin berlaku perkelahian, mungkin berlaku kematian, Gaduhan. gaduh dan sebagainya.
Jadi macam mana nak buat? Yang itu saya pun tak tahu. Tetapi saya ada dengar ustaz cakap, kalau sekiranya keadaan macam tu, maka kita kerap kalilah berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia dan dosa kita. Moga-moga Allah terima. Sebab kalau kita nak beritahu benda yang dia tak tahu tapi kita beritahu, jadi kelahi, jadi berbunuh, lebih besar dia punya akibat dia, lebih buruk, maka ada pendapat ulama mengatakan bahawa kita ni sentiasa doakan orang yang kita pernah buat anaknya. Dan kita minta ampunkan dosa dia dan minta ampun dosa kita. Supaya dosa dia pun lepas, dosa kita pun lepas. Jangan beritahu dia tak apa. Kalau beritahu dia, tak adalah dia punya rahsia di sebalik doa. Doa ni kalau kita doakan seseorang dan dia tak tahu, itu lebih baik daripada lepas kita doa. Tadi saya doa kawat tadi lepas subuh tadi. Habislah. Tak jadi doa lah tu. Jadi riak. Jadi ego lah. Ego. Jadi oleh kerana itu, Okey. jangan beritahu lah. Okey. Jadi kalau sekiranya saya doa ke tuan-tuan, saya tak beritahu, tuan-tuan janganlah rasa macam tak dipedulikan. Kita tak beritahu tu kerana kita nakkan dia punya pahala yang lebih besar kerana tidak bagi tahu. Kalau beritahu kan macam kita nak balasan lah, nakkan upah ke, nakkan terima kasih ke. No, tidak. Tak beritahu. Jadi kita doakan kepada kebaikan kepada kita punya saudara-saudara, kawan-kawan kita tanpa memberitahu mereka. InsyaAllah dia dapat benda yang kita doakan dan kita dapat pahala kerana mendoakan seorang kerana Allah. Bukan kerana nak balas, bukan kerana nak terima kasih, tak. Kerana Allah. Berdoa untuk orang lain kerana Allah itu adalah berpahala yang besar. Oleh kerana itu, doakanlah. Doakanlah sahabat-sahabat di kalangan kita. Supaya kita sama-sama masuk surga. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Target kita adalah bahkan syurga. Itu benda yang dibolehkan. Ada orang kata tak boleh minta syurga, nanti bukan minta kepada Allah tapi minta syurga. Bukan kerana nakkan Allah, nakkan syurga. Tidak, boleh. Banyak ayat mengatakan bahawa kami akan berikan mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Takkan tak boleh minta. Tuhan dah beritahu macam tu, boleh, mintalah. Mintakan juga syurga untuk sahabat-sahabat kita. Supaya kita boleh berkawan balik di dalam syurga nanti dan tidak di dalam neraka. Dan minta jauhkan kita daripada tiap-tiap daripada kita disentuh oleh api neraka. Jadi minta jauhkan. Jangan ada siapa pun orang yang aku kenal ni, dia disentuh oleh api neraka. Tapi terus masuk syurga neraka. InsyaAllah. Kita pun dapat nikmat yang sama. InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Okay. Boleh? Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita baru ayat yang ketiga. Ini nak masuk ayat. Ustaz, take our time. Fahamkan betul-betul. Jadi kita nak teruskan apa tu nak berhenti di sini dulu. Okey lah Ustaz, berhentilah Ustaz. Dah penat. Alhamdulillah. Ini apa? Padat betul ni Ustaz. Padat ya. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti sini dulu. Okey. Kita fikirkan apa yang kita belajar hari ini. InsyaAllah. Dan mana yang kita mampu nak buat, kita buat. Jangan tangguh. Mampu buat terus. Jangan tangguh. Kerana bertangguh itu adalah mengikut kehendak syaitan. Betul. Menangguhkan berbuat baik itu adalah mengikut talbis syaitan. Jadi kalau kita ada rasa nak buat baik, terus buat. Tapi kalau nak buat jahat, tunggu dulu. Itu syaitan tak suka. Itu Tuhan syaitan tak suka kita tunggu. Tunggu dulu. Jangan beri dia suka. Sehinggalah kita tak jadi nak buat benda yang buruk. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan? Alhamdulillah. Clear. Bagus. Tapi nota ni kita belum ada lagi Ustaz. Nota mana? Nota mana? Ada ni. Yang ni. Ni kita ada tu. Ada. Saya dah
baru Muka surat 120. baru upload dengan Telegram ada. Yang Ada baru ya? tu Oh baru. ada, Okey Ustaz. okey okey. Dah lengkap dah tu. Nota yang Okey. akhir tu, Hmm. nota terkini tu adalah macam yang saya pakai. Ya, tapi Oh, banyak oh penjelasan okey okey Ustaz okey kasi okey. kita tengok. Nanti Ada semua kan? Ada penjelasan lagi. Jadi boleh download tu. Boleh download. Okey dah. Kalau nak print silakan, tak ada salah. Syukran. Jadi lepas ni dah tak ada lah dia punya editing ni tak ada lah sebab kita sudah habis editing. Okey alhamdulillah. Oh, Ada edit pun itu sikit-sikit lah kot. Sikit-sikitnya salah tu. Muka surat tuan dengan muka surat saya sepatutnya sama. Sebab Okey. saya menggunakan nota yang sama. Okey. 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 Alright. Ada soalan lagi? Terima kasih. Ada apa-apa yang bersangkutan dah? Apa yang nak tanya? Allah. Ada. Ada Ustaz. Terima kasih banyak. Bagus. Kita ni dekat nak habis dah tajuk ni. So lepas tajuk ni kita pergi tajuk baru. Tajuk tu kalau tuan-tuan buka buku hijau tu, Buku hijau. buku hijau yang Ialah buku tu. Nama kita salah. pakai tu, yang Formula. formula tu, iaitu muka surat 136. 136. Bab kata kerja maklum dan kata kerja pasif. 136. Sebelum muka surat tu, yang itu kita dah belajar. Kita dah belajar dengan tasrif. Tasrif luawi, tasrif istilahi itu ada dalam tajuk sebelum itu. Jadi kita pergi kepada tajuk 136 muka surat. Kalau tuan ada muka surat tu, boleh buka. Bab 7 kan? 136 bab yang ketujuh, kata kerja fa'il maklum dan kata kerja pasif fa'il majhul. Maklum dan majhul. Jadi apabila habis kita gunakan nota ini, berapa muka surat lagi kita akan pergi ke muka surat 136 dalam buku hijau. Okey. Dalam buku hijau. Jadi siapa nak baca dulu boleh baca dulu. Next week lah ni. Ya, bukan next week. Next week next week ni tak habis lagi ni. Oh, Ini okey. banyak lagi ni Ustaz. Next week campurnya ni, habiskan ni dulu baru kita pergi sini. InsyaAllah. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan supaya kalau buku tu belum ada belum print ke, bolehlah print. Kalau tak nak print pun tak apa, ada dalam PDF ni. dalam tu PDF ada. Nah, PDF ada. Tak ada pun tak apa, saya akan bukakan PDF tu di dalam macam ni lah. Okey. Dalam ni. Jadi tak ada masalah. Tapi saya beritahu dulu tajuk yang kita akan pergi selepas habis tajuk ni, bukan besok. Bukan next week. Okey, sorry. Tetapi sudah habis tajuk ni. Kita akan pergi kepada muka surat 136. Tajuk maklum dan Majhul. majhul. Okey. Fa'il maklum ni fa'il majhul. Jadi kita kalau tak ada apa-apa kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah. Kita akan sambung hari ini 7 campur 7 14 lah. Pada 14 bulan. InsyaAllah. InsyaAllah. Oleh kerana itu kita sudahi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah.
Kami sentiasa memuji-Mu, Ya Allah. Kami minta pertolongan dan juga minta keampunan-Mu, Ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu, Ya Allah, daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kami ini ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim.